kepada saya adalah Mosyad Kumar, Stephen Raj, Muhammad Nazrul, Muhammad Taufik, Muhammad Haris, Syakir Zufairi, dan Sip. Saya dari Seksyen 9, kursus Akidah Ketuhanan dan Sains ingin membentangkan tentang tajuk kajian kami, perkhidmatan BBH. Selamat pagi semua. Nama saya Sik Alayan Sik Chang Liang. Sekarang saya ingin terangkan tentang pengenalan. Anak loinka yang merupakan anak yang dilahirkan menerusi hubungan intan antara dua orang manusia, iaitu antara lelaki dan wanita yang tidak mempunyai ikatan perjanjian sebagai suami isteri yang sah. Isu ini sedang melonjak secara drastik dan menjadi isu yang memerlukan kerjasama lebihan daripada masyarakat, keluarga, ibu bapa sendiri untuk menananginya. Kes ini timbul kerana ibu bapa yang tidak bertanggungjawab tentang anaknya. Oleh sebab ini, anak itu sudah tentu akan menerima pilihan daripada kawan-kawan serta masyarakat di sekeliling di mana anak tersebut tinggal. Walaupun anak itu merupakan anak tidak sah taraf dari sudut undang-undang syariah, namun anak-anak berhak mendapat keperluan sebagai seorang kanak-kanak seperti yang ditakluk kepada peruntukan Akta Kanak-kanak 2001. Sebahagian daripada ibu bapa yang sudah berfikir tentang masalah ini akan membuang bayinya di rata-rata tempat asalkan mereka tidak bertanggungjawab terhadap bayi tersebut sebagai modus operandi. Pembuangan bayi semakin hari semakin dilaporkan di dada akhbar dan menyayat hati banyak orang yang melihatnya. Walaupun kes pembuangan bayi disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan Akta 574 yang membawa hukuman gantung sampai mati, manakala kes pencubaan membunuh mengikut Seksyen 307 Kanun sama membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun, tetapi malah ada juga isu pembuangan bayi isu pembuangan bayi ini banyak berlaku seperti dalam laporan akhbar 577 kes pembuangan bayi. Dalam laporan ini, Negeri Selangor mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 135 kes dalam tempoh 5 tahun itu, diikuti Sabah iaitu 67 kes, Johor dan Kuala Lumpur 62 kes, Kedah 42 kes, Perak 35 kes dan Pahang 33 kes. Inisiatif kerajaan yang paling efisien untuk mengurangkan secara terus menangangi kes pembuangan bayi ini ialah dengan mengenalan kepada BBH sebagai tempat untuk meninggalkan bayi yang tidak diingini. Melalui ini, dari 2010 hingga September 2017, sebanyak 43 bayi berjaya diselamatkan yang merupakan sesuatu hasil yang sangat menguntungkan dari segi keselamatan dan kesihatan bayi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Haris Medan Amri, nombor metrik AA192176. Di sini saya akan menerangkan tentang penyataan masalah. Kami diberikan sebuah tugasan dalam subjek akidah ketuhanan dan sains dan diarahkan untuk membuat sebuah laporan tentang isu yang merangkumi aspek agama dan juga sains. Jadi kumpulan kami mengambil keputusan untuk memilih sebuah isu yang amat penting dan harus diberikan penekanan yang tinggi oleh setiap manusia di muka bumi ini. Tajuk yang dipilih adalah tentang konsep baby heads. Untuk mengatasi masalah
pembuangan bayi yang kerap berleluasa di dalam bumi ini. Kami memilih tajuk tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang munasabah dan akan diterangkan lebih lanjut dalam bahagian perbincangan. Isu ini adalah satu perkara yang hangat berlaku dalam dunia ini dan malangnya yang mengalami kesannya adalah bayi yang baru lahir. Lebih-lebih lagi, perkara yang menyedihkan dan mengerikan adalah pelaku yang menjadi punca utama kepada isu ini ialah ibu bapa bayi yang menjadi mangsa. Kita menggunakan beberapa medium untuk mendapatkan pandangan dalam kalangan masyarakat tentang isu ini supaya data tersebut dapat menolong kumpulan kami untuk menyiapkan tugasan ini dan juga dapat mencantumkan laporan kami dengan realiti berdasarkan pandangan daripada masyarakat. Selain itu, melalui kajian kami mengetahui berdasarkan sebuah statistik pada tahun 2015, kerajaan United States ataupun Amerika Syarikat telah berbelanja sebanyak $9 bilion untuk menyokong sebanyak 400,000 bayi yang berada di dalam foster care ataupun baby hatch. Dan apa keadaan bayi-bayi tersebut jika tidak ada sumber pengasuhan seperti konsep baby hatch ini? Jadi hanya berdasarkan statistik ini saja sudah tentu menunjukkan dengan teliti bahawa perkara ini harus diberikan perhatian yang tinggi dan perlu menyedari tentang keseriusan isu ini. Kami berharap bahawa kajian tentang isu ini akan membawa sebuah kesedaran dalam kalangan masyarakat dan menjadi salah satu sumber untuk mengatasi masalah ini. Hello, nama saya Moisha Satya Kumar. Nombor metrik saya AA190076. 1.3. Objektif kajian. Objektif kajian adalah seperti berikut. Pertama, mengkaji konsep baby hatch dalam pandangan agama dan sains. Kedua, menilai tahap pengetahuan pelajar UTHM tentang baby hatch. Ketiga, mencadangkan langkah untuk mengurangkan kes pembuangan bayi. Kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini dapat dilihat melalui beberapa aspek seperti berikut. Individu. Perkhidmatan baby hatch dapat mengelakkan seseorang itu daripada membuangan bayi dan memberikan sinar kehidupan yang lebih cerah kepada bayi tersebut dengan meletakkannya di baby hatch. Kedua, masyarakat. Dengan penubuhan baby hatch mampu mengurangkan kes pembuangan bayi dalam kalangan masyarakat. Hal ini akan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang keburukan pembuangan bayi. Masyarakat yang bertanggungjawab dan prihatin tidak akan melakukan hal yang demikian. Penubuhan baby hatch ini juga akan membantu masyarakat di luar sana yang tidak mampu menanggung bayi mereka tanpa membuang bayi tersebut. Ketiga, agama. Dan adanya baby hatch ini kesemua nilai agama akan diterapkan. Hal ini kerana dalam sesebuah agama pembuangan bayi amatlah tidak dibenarkan jika tidak mampu menjaga anak yang dilahirkan. Diletak bayi tersebut di baby hatch supaya kesihatan dan keselamatan bayi itu terjamin. Keempat, negara. Perkhidmatan baby hatch akan mengurangkan berlakunya kes pembuangan di dalam negara. Hal ini akan menyebabkan pengurangan dalam statistik kadar pembuangan bayi dan negara kita akan mendapat nama baik di peringkat antarabangsa. Oleh itu, banyak negara akan mempunyai hubungan diplomatik dengan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakir Zufari bin Safari, nombor metrik AA192051. Okey, sekarang saya ingin menerangkan metodologi kajian. Metodologi kajian adalah satu kaedah pendekatan bagi mencapai objektif ataupun matlamat kajian. Dengan menggunakan cara ini, kajian ini yang dilakukan
adalah lebih sistematik dan tersusun. Objektif yang ingin dilakukan adalah kajian mengenai pusat perlindungan bayi atau dikenali sebagai baby hunching. Bagi mencapai objektif ini, ada beberapa kaedah yang dilakukan atau digunakan adalah dengan menggunakan kaedah soal sedik ataupun analisis dokumen. Analisis dokumen adalah mencari dokumen-dokumen yang ada di dalam website ataupun laman web yang tertentu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, nama saya Stephen Raj. Saya nak terangkan pasal konsep BPH. Konsep BPH ini adalah langkah untuk menyamakan bayi yang dibuang. Konsep ini bermula dengan roda pendakian yang telah dicipta dan menjadi perkara yang biasa digunakan pada zaman pertengahan, iaitu abad ke-18 dan ke-19. Ini diberikan perhatian yang penting dan mendorong kepada memajukan roda pendakian kepada BPH, iaitu pada tahun 1950 oleh Jerman, dan hampir semua negara di dunia ini menggunakan konsep BPH ini pada tahun 2000. Pada zaman dulu, BPH ini telah ditetapkan di tempat yang tertentu yang selamat seperti gereja supaya wanita dapat menyembunyikan anak yang baru lahir daripada peperangan. Konsep BPH ini adalah cukup selesa dan selamat untuk meletakkan sebuah bayi di dalamnya. Pada zaman dulu, roda pendakian ini adalah berbentuk dalam sebuah silinder yang bergadang tegak pada dinding bagi sebuah bangunan dan itu akan berfungsi sebagai pintu berpusing. Ibunya boleh meletakkan anaknya di dalam silinder itu dan menulis silinder itu supaya anaknya berada di dalam gereja, lalu membunyikan loceng supaya orang pengasuhan dapat mengetahui bahawa adanya sebuah bayi diletakkan di dalam roda tersebut. Selepas nama bayi roda tersebut ditukar, bukan saja namanya ditukar, sebaliknya konsep BPH itu juga ditukar dan ditambah baikkan dengan beberapa elemen penting berdasarkan teknologi moden. Elemen-elemen yang dimasukkan adalah di bawah bantal yang digunakan ada sebuah pengesan berat. Alat ini akan berfungsi apabila mengesan sebuah berat padanya. Apabila sebuah bayi diletakkan ke dalamnya, lampu dan pengawal dingin yang dipasang di dalamnya akan bermula untuk berfungsi secara automatik. Kemudian itu ada sebuah CCTV di dalamnya untuk kegunaan pengasuh tersebut agar dapat melihat keadaan bayi tersebut. Jadi ini adalah konsep yang telah digunakan di negara Malaysia, Aceh, Belgium, Kanada dan Australia dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin menerangkan tentang definisi bagi baby hunching. Baby hunching ataupun dikenali sebagai kotak bayi ataupun pelindung bayi adalah salah satu tempat yang boleh kita letakkan bayi yang kita telah dilahirkan. Perkhidmatan baby hunch juga diberikan kepada setiap manusia supaya bayi yang baru lahir dapat diselamatkan tanpa mengira aspek bangsa, agama ataupun latar belakang. Selain itu, dengan mengadakan baby hunch, kita dapat mengurangkan atau kita dapat menyelamatkan seorang nyawa yang tidak bersalah. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang sejarah penubuhan konsep BPH. Pada awal zaman pertengahan, konsep BPH ini telah diperkenalkan kepada masyarakat. Pada awal zaman pertengahan, penubuhan BPH ini telah meluas disebabkan oleh kepentingannya semakin bertambah dalam kalangan masyarakat. Pada tahun 1198, roda pendakian iaitu Founding Wheels yang pertama telah diperkenalkan di negara Itali. Pope Innocent ketiga iaitu Bishop of Rome telah diperintah bahawa konsep ini harus dipasang di setiap rumah untuk pendirian agar wanita dapat meninggalkan anaknya dengan selamat. Pada masa itu, roda ini dicipta dengan menggunakan bahan yang biasa digunakan dan mudah diperoleh yang berbentuk seperti silinder dan dipasang tegak pada dinding luar bangunan seperti pintu berpusing. Jadi seorang ibu boleh meletakkan anaknya di dalam silinder itu dan menoleh silinder itu supaya anaknya berada di dalam gereja, lalu membunyikan loceng sebagai amaran kepada
penjaga yang bertugas di situ. Selepas tu, jenis ini masih boleh dilihat di Hospital Santos Brito di Bandar Vatican yang digunakan sehingga abad ke-19. Selain itu, adanya peristiwa-peristiwa penubuhan BBH di beberapa negara. Contoh pertamanya, di Hamburg, Jerman, seorang pedayang Belanda memasang roda Drehladen di rumah anak yatim, iaitu pada tahun 1709. Contoh keduanya, wujudnya sebuah roda pendakian yang lain di Kassel, iaitu sebuah bandar yang berlokasi di Felder River di Jerman pada tahun 1764. Nama saya Karan Hogan. Nombor metrik saya adalah AA190829. Saya ingin membacakan tentang faktor penubuhan BBH. Faktor-faktor yang inilah menjadi sebab utama yang membawa kepada pembentukan BBH. Faktor pertama yang mendorong kepada konsep ini ialah wujud pada zaman pertengahan, iaitu pada abad ke-18 dan ke-19, kerana pada masa itu wujud banyak untuk memberi perlindungan kepada anak-anak, kerana pada masa itu wujud banyak pertempuran dan pergaduhan. Jadi, pada masa itulah konsep BBH telah diperkenalkan dengan tujuan untuk menyelamatkan bayi-bayi supaya dapat menggalakkan wanita-wanita tersebut untuk meninggalkan bayi-bayi mereka di dalam roda pendakaian BBH yang ditetapkan di dalam gereja supaya dapat menyelamatkan diri anak-anak daripada ancaman ini. Selain itu, faktor lain bagi konsep BBH ialah yang diperkenalkan adalah berdasarkan kepada pandangan agama. Berdasarkan kepada agama Islam, pembunuhan atau pembuangan bayi adalah sama sekali ditentang oleh agama Islam. Pembuangan bayi yang kerap berlaku ini akhirnya membawa kepada kematian bayi tersebut. Maka pembuangan bayi ini adalah terutamanya untuk perkara ini berlaku. Maka konsep BBH ini dapat membantu untuk mengatasi masalah dengan memberi kesadaran tentang konsep ini kepada ramai masyarakat yang ingin berbuat demikian dengan menukarkan hati mereka dan meletakkan bayi di dalam BBH. Selain itu, faktor seterusnya yang bagi konsep BBH yang diperkenalkan adalah berdasarkan kepada pandangan sains. Pada masa kini, terdapat banyak penyakit yang wujud di dalam bumi disebabkan oleh dan tidak mendapat rawatan yang sepatutnya. Malangnya, berdasarkan kepada sebuah statistik, 40% daripada jumlah bayi yang dilahirkan lahir dengan mempunyai penyakit yang diwarisi oleh ibu bapanya. Apabila pernikahan luar kerap dilakukan di dalam kalangan masyarakat dan mengadakan hubungan seks antara kedua-dua tersebut dan akan menghasilkan kandungan dalam bentuk fetus, kemudian akan dilahirkan dalam sebuah bayi. Dari segi sains, berdasarkan genetik manusia ini, penyakit-penyakit seperti penyakit AIDS yang berada pada ibu bapanya dan akan diwarisi oleh anaknya yang akan dilahirkan, dan ini juga menjadi salah satu faktor terutama kepada pembuangan bayi, kerana ibu bapa tidak boleh menanggung situasi tersebut. Maka konsep BBH ini boleh digunakan sebagai sebuah model untuk mengenal pasti kesihatan anak itu dan boleh memberi pertolongan kepada anak itu dari segi rawatan. Kesan perkhidmatan BBH pada mayat-pada yang penuh mencabar ini, perkhidmatan BBH memberikan peranan signifikan kepada semua orang yang menggunakannya. Gejala sosial seperti pembuangan bayi yang sedang berleluasa di negara Malaysia berdasarkan kepada sebuah statistik dari 2010 hingga 2019 menunjukkan akibat daripadanya ialah ibu bapa yang tidak memberi kepentingan kepada pekerjaan mereka sehingga melupakan tanggungjawab mereka kepada anaknya, dan penurunan didikan agama. Remaja yang paling kurang didikan agama dan penggunaan laman dan buca membenarkan diri mereka untuk mempunyai hubungan seks dengan orang lain. Oleh sebab pasangan ini tidak berani untuk mendapati masyarakat yang akan memandang hina dan memandang sial terhadap mereka, mereka tidak mempunyai pilihan lain selain daripada membuang bayi tersebut. Di sinilah perkhidmatan BBH bersinar dengan memberi kesan dan tidak membasmi pembuangan bayi yang tidak berdosa ke dalam tong sampah, logik kumbahan dan longkang
manusia boleh memanifestasikan perkhidmatan BBH dengan meletakkan bayi mereka di tempat yang disediakan di BBH. Menukarkan skop perbincangan kepada perspektif ini, perkhidmatan BBH yang menjadi modus operandi dalam memastikan keselamatan dan kesihatan bayi terjamin semasa berada dalam peti BBH dan selepas dikeluarkan daripada peti BBH. Dengan memberi penekanan terhadap keselamatan dan kesihatan bayi selepas dikeluarkan dari peti BBH, bayi itu segera akan dihantar kepada hospital untuk pemeriksaan, untuk membuat ujian darah, penyakit dan sebagainya. Di sini, perkhidmatan BBH memainkan peranan yang penting dan dengan menjaga dengan penuh berhati-hati, meluaskan horizon pemikiran, pengoptimasian perkhidmatan BBH yang merupakan satu elemen yang relevan dengan kehendak zaman yang membolehkan seseorang ibu membenarkan anaknya di dalam sebuah peti bayi yang terkunci. Hal ini adalah disebabkan ibu-ibu yang melahirkan anak mengalami tekanan dari segi sosial kerana wanita itu tidak mempunyai bantuan dari segi ekonomi, psikologi kemurungan dan perasaannya tergerus jika wanita itu membuang anaknya ke mana-mana tempat. Tetapi dengan kewujudan perkhidmatan BBH, wanita yang telah dirogol atau wanita yang mempunyai seks dengan orang lain tidak perlu membuang anak-anak ke mana-mana tempat. Dan sekarang berada dalam situasi membuang anak mendapat obligasi baru kerana perkhidmatan BBH memberi kesan positif dalam perspektif negara, iaitu mengurangkan kanak-kanak dan budak kecil yang merayau di jalan meminta sedekah dan tidak mempunyai tumpuan yang apa akan berlaku pada keesokan harinya. Pada masa yang sama, nama negara kita tercemar di persada antarabangsa akibat pembuangan bayi yang sangat banyak. Negara Malaysia menjadi kurang berprestij di kalangan negara jiran dan mereka kurang melakukan perhubungan dengan negara kita hanya kerana pembuangan bayi yang sangat tinggi. Perkhidmatan BBH memberi implikasi kepada ibu yang tidak berupaya atau tidak boleh membesarkan anak-anak secara individu. Daripada meninggalkan anak-anak di jalan, baik meninggalkan anak-anak di BBH. BBH yang penuh dengan kesan-kesan positif juga menunjukkan kesan-kesan negatifnya. Hal ini terbukti apabila pasangan akan menyalahgunakan perkhidmatan BBH dalam hal berkaitan dengan seks. Realita itu, pasangan akan mempunyai hubungan seks dan sekiranya mereka mendapat anak, mereka boleh menggunakan perkhidmatan BBH sebagai suatu medium kerana mereka akan meletakkan bayi di situ dan identiti mereka tidak akan terjejas. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazwali bin Baharudin, Kad Metri AA 190093. Pada pembentangan kali ini, saya akan menerangkan bahagian analisis data. Kajian pada kali ini kami menggunakan kaedah soal selidik untuk mendapatkan data. Kami telah menerima 19 orang responden daripada pelbagai kursus di UTHM. Responden berpendapat pembuangan bayi di negara kita berada dalam tahap yang kritikal dan harus dibendung. Mereka juga berpendapat golongan remaja banyak yang tergolong dalam kes pembuangan bayi ini. Kebanyakan responden berpendapat kes ini berpunca daripada kurangnya didikan agama dan kurangnya perhatian keluarga. Antara kesan terhadap bayi ialah menyebabkan dia akan dipandang rendah dan dihina oleh masyarakat. Kedua, kesan terhadap ibu bapa. Ibu yang melahirkan akan dipinggirkan oleh masyarakat sekeliling kerana tidak bertanggungjawab ke atas anaknya sendiri. Hal ini akan menjejaskan kesihatan mental ibu itu sendiri. Ketiga, kesan terhadap keluarga. Responden berpendapat keluarga perempuan akan terkesan dengan perbuatan ini kerana berhadapan dengan kehilangan maruah diri yang berpunca daripada anaknya sendiri. Ketiga, kesan terhadap keluarga. Responden berpendapat keluarga perempuan akan terkesan dengan perbuatan ini kerana berhadapan dengan kehilangan maruah diri yang berpunca daripada perbuatan anaknya. Keempat, responden berpendapat bahawa masyarakat sekeliling akan digelar tidak bertamadun dan tidak memberi kemanusiaan. Dari kajian ini, responden bersetuju untuk memperbanyakkan perkhidmatan BBH untuk mengurangkan permasalahan ini. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah memperkenalkan perkhidmatan BBH.
Pertama, kerajaan mestilah menggalakkan perkhidmatan BBH di seluruh negara melalui ceramah dan motivasi bahawa perkhidmatan ini cara yang terbaik untuk menjaga hak bayi. Kedua, kerajaan seharusnya mengubah undang-undang yang lebih tegas serta ketat dan memberi denda kepada orang yang membuang bayi di tempat yang tidak sepatutnya bagi mengurangkan kes pembuangan bayi. Ketiga, kerajaan seharusnya memberi subsidi untuk membina perkhidmatan BBH di banyak tempat. Keempat, ibu bapa haruslah mendidik anak-anak tentang agama dengan lebih serius supaya gejala negatif ini tidak menjadi ikutan mereka. Kelima, peranan media massa sangat penting pada masa kini. Media massa seharusnya memaparkan iklan tentang penubuhan, penggunaan serta kelebihan BBH di televisyen, internet dan sebagainya. Media massa juga perlu memberitahu tentang kes pembuangan bayi serta cara mengatasinya. Kesimpulannya, berdasarkan kajian yang kami laksanakan, kami mendapati bahawa kes pembuangan bayi pada masa ini amat membimbangkan. Ini dapat dilihat berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia. Kajian kami ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti sejauh manakah keberkesanan pusat perkhidmatan BBH dalam membendung kes ini daripada terus berleluasa. BBH adalah pusat perlindungan bayi bagi menyelamatkan bayi malang daripada dibuang tanpa belas kasihan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab.